Okey, hari ini adalah hari penentu bagi PDN 6 buah negeri: Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Ya, 6 buah negeri yang sudah pun cukup tempoh mereka untuk mengadakan pilihan raya negeri. Dan hari ini adalah hari mengundi, di mana sebelum ini mengundi awal ada pada 8 hari bulan, 8 hari bulan yang lalu. Uh, Pengundi awal telah pun turun mengundi, yang kebanyakannya yang kita tahu adalah anggota pasukan keselamatan, polis dan juga tentera. Dan Alhamdulillah difahamkan undi awal mencapai kehadiran pengundi-pengundi yang hadir lebih kurang sekitar 90%, bermakna satu pencapaian agak baiklah bagi pengundi-pengundi awal yang telah pun melaksanakan tanggungjawab mereka. Terima kasih banyak kepada pengundi-pengundi awal, terutamanya kepada polis dan juga tentera. Dan hari ini adalah tarikh mengundi bagi pengundi-pengundi awam yang diadakan di 6 buah negeri serentak bermula pagi tadi. Ya. Dan difahamkan ada beberapa tempat, terutamanya di kawasan Selangor, kita melihat di media-media sosial, ramai yang telah pun keluar awal pagi. Kemungkinan mereka bimbang kalau petang hujan ataupun berlaku kesesakan jalan raya, terutamanya di kawasan berhampiran Lembah Kelang, di Selangor ni. Takut jalan jam dan sebagainya, mereka bertolak ke pusat pengundian lebih awal. Dah ada dah di tempat pengundian telah pun beratur panjang. Jadi ini satu perkembangan agak baiklah, diharapkan berterusan, dan tahap pencapaian para pengundi yang hadir kita harapkan meningkat. Kalau boleh sampai ke tahap seperti mana pengundi awal, 90% ke atas. Ini harapan kita lah. Dan saya percaya ia juga menjadi harapan kepada semua parti yang bertanding. Kalau kita dengar daripada Perikatan Nasional, mereka juga mengharapkan jumlah pengundi yang ramai keluar adalah memberikan keuntungan kepada mereka. Begitu juga bagi Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, juga mereka mengharapkan jumlah pengundi-pengundi keluar yang lebih ramai yang boleh memberi keuntungan kepada mereka. Jadi jumlah pengundi ramai ini, kesimpulannya adalah memberi keuntungan kepada kedua-dua parti yang bertanding. Parti yang besar lah, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Parti muda kita abaikan. Ini jenis nak datang menyibuk-nyibuk je ni. Pelik juga parti muda ni. Saya nak ulas pun malas nak ulas parti muda ni sebenarnya. Seperti mana kata Presiden mereka, Syed Saddiq, mereka akan tetap bertanding dalam pilihan raya walaupun terpaksa bertanding di kawasan yang ditandingi oleh Kerajaan Perpaduan. Parti Kerajaan Perpaduan iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dia akan letak juga calon. Dalam masa yang sama, Syed Saddiq kata dia adalah penyokong Kerajaan Perpaduan. Jadi inilah yang kita pelik tu. Dalam masa keadaan Syed Saddiq selalu bercerita tentang integriti, ketulusan. Sedangkan dalam parti politik pun dia tidak ada integriti dan juga ketulusan. Bagaimana mungkin kalau dia menyokong Kerajaan Perpaduan, dalam masa yang sama dia bertanding di tempat calon Kerajaan Perpaduan. Jadi tak masuk akal, saudara. Ini semua hipokrit daripada Syed Saddiq, hanya nak mencapai kepentingan parti dia sendiri. Dia tidak pernah memikirkan kawan-kawan dia. Jadi inilah contoh parti muda yang pada saya sudah sampai masanya dia mengisytiharkan dirinya terus. Jangan nak bermain-main dua kolam. Isytiharkan terus bahawa muda tidak lagi menyokong Kerajaan Perpaduan. Itu yang sepatutnya dilakukan. Bagaimana mungkin dia kata dia menyokong Kerajaan Perpaduan tapi dia menentang calon-calon daripada Kerajaan Perpaduan? Tak masuk akal. Dan kita lihat sepanjang dia berada dalam Kerajaan Perpaduan pun banyak dalam parlimen, di luar parlimen, dia bukan mengkritik tetapi menyatakan sesuatu yang dia tahu adalah bertentangan dengan apa yang ingin dibawa oleh Kerajaan Perpaduan. Dia cerita macam-macam lah. Sebenarnya dia nak mendapatkan publicity. Dia tahu parti muda tidak ada kekuatan, parti muda tidak ada cawangan-cawangan dia pun. Entah bila dia buat kita tak tengok lah parti muda punya
cawangan, gerakan, bahagian dan sebagainya, ya, di seluruh negara. Dia hanya satu sekelompok yang hanya untuk bertanding pilihan raya untuk mendapatkan publicity. Sebab itu bila menjelang PRN ini, dia meletakkan calon-calon dia bertanding dan dia sering keluar di media sosial, buat live TikTok dan sebagainya, ya, sebagai medium untuk dia mencapai menyatakan apa yang ingin diperjuangkan oleh parti muda, ya. Jadi dia meletakkan calon-calonnya bertanding di tempat-tempat yang kerajaan perpaduan juga meletakkan calon. Dalam masa yang sama, dia kata dia menyokong kerajaan perpaduan. Jadi dari segi tindakan politik pun dia tidak menunjukkan integriti dia, ya, kejujuran dan keikhlasan dia. Dan ini bukan baru, sebagaimana kita lihat seperti mana PRN di Johor, ya, PRN di Johor baru ini pun kita terima muda dalam gabungan kita, ya, bersama dengan Pakatan Harapan ketika itu. Ya, bahkan kita bagi kursi kepada mereka, ya, walaupun kita tahu dia parti kecil, dia hanya ada seorang, ya, seorang saja ahli parlimen waktu itu, ya, dalam PRN. Dia tidak ada kerusi DUN, tetapi atas budi bicara, ihsan, ya, atas mengenangkan serta kawan, ya, Pakatan Harapan memberikan, tak salah saya, 6 kerusi di Johor PRN. Ya, kita berikan kerusi kepada mereka, tetapi mereka tidak menerimanya sebab mereka nak kerusi yang mereka nak. Mereka nak minta kerusi yang kita, tetapi dia nak pilih kerusi mana yang dia nak. Jadi susahlah saudara, ya. Bila kita nak tumpang orang, kita nak pilih pula mana satu yang kita nak. Ya. Jadi masalah dia, ya. Jadi bila kita beri kerusi kepada mereka, mereka tak mau terima. Dia kata ini kerusi-kerusi yang mereka mungkin tak boleh menang dan sebagainya. Ya. Jadi bila kita tak benarkan, mereka langgar kawasan kita. Kawasan yang kita tanding pun mereka letak calon juga. Itu berlaku di PRN Johor. Dan kali ini mereka ulangi benda yang sama. Mereka ulangi lagi. Mereka tak serik daripada apa yang mereka lakukan di Johor. Di PRN Johor. Mereka tak serik, saudara. Mereka ulang sekali lagi. Mereka ulang sekali lagi. Di PRN kali ini. Di mana mereka meletakkan calon-calon. Di mana kita juga meletakkan calon. Jadi bagaimana kita kata kita boleh bersama lagi dengan Parti Muda? Saya rasa sudah cukup waktunya Parti Muda ni dibiarkan bersendirian seperti mana Parti Putra Bermali. Biarkan mereka bersendirian. Mereka boleh buat keputusan pada saat kali pilihan raya akan datang. Sebab ada mereka nak bertanding di mana saja, ya, mereka boleh letakkan calon di 222 kursi parlimen. Ya. Mereka bebas untuk lakukan. Ya. Tapi kalau mereka nak main presih macam ni, ya, nak main jalan selamat, letak orang dia bertarung dengan kita dalam masa yang sama, dia kata kita kawan. Jadi saya rasa tak masuk akal. Jadi selepas PRN ini, ya, saya harapkan Majlis Presiden Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan sendiri membuat satu keputusan yang tegas, iaitu kita isytiharkan bahawa muda tidak lagi berada di bawah di antara parti-parti yang menyokong Kerajaan Perpaduan. Kalau kita benarkan lagi mereka berada di sini, mereka akan lakukan perkara yang sama berulang-ulang. Ya? Dan kenyataan-kenyataan daripada muda selama ini pun memang hanya untuk mendapat publicity. Ya, dia cerita tentang peruntukan-peruntukan yang tidak diberi sama rata. Dia cerita tentang bagaimana sebelum pilihan raya diumumkan peruntukan-peruntukan ini sepatutnya tidak perlu dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan. Ini semua hipokrit. Ya? Apakah dia nak menipu kita semua bahawa waktu dia dalam kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan yang lalu, dia Menteri Belia dan Sukan, ya, menjelang pilihan raya, ya, di Tanjung Piai dan juga di Sabah, dia juga mengumumkan selaku menteri belia, dia mengumumkan peruntukan beliau. Ini dia laku sendiri, dia melakukannya sendiri. Ya, sewaktu dia jadi Menteri Belia dan Sukan, hari ini dia nak pertikaikan. Jadi ini bukan satu teguran yang ikhlas, ya, tapi hipokrit. Semata-mata nak dapat publicity, biar konon-kononnya rakyat lihat, oh muda ni bagus, muda ni berintegriti, ya. Oh, dia nak perjuangkan peruntukan yang sama rata, ya. Oh, dia tidak mahu ada unsur-unsur peruntukan menjelang pilihan raya. Ini semua hipokrit, saudara. Ya, sebab dia pernah lakukan. Bukan dia saja lakukan. Sewaktu dia dalam Parti Bersatu sebagai Ketua Armada, Mahathir Mohamad, ya,
sebagai bos kita dalam parti Bersatu juga melakukan perkara yang sama. Kenapa dia tak tegur waktu itu? Kalau dia betul orang yang berprinsip. Jadi kepada kita, muda memang tidak ada prinsip. Dia hanya bercakap hari ini untuk dapat publicity, dapatkan undi kepada calon-calon dia. Dan saya yakin untuk kali ini, ya, rakyat akan menghukum parti seperti ini. Parti yang hipokrit, ya, parti yang bermuka-muka. Semoga rakyat hukum dia supaya semua calon parti muda akan mengalami nasib yang diterima oleh parti pejuang dalam PRU yang lalu, iaitu hilang deposit kesemuanya. Dan PRU yang ke-16 akan datang, kita tentukan di Parlimen Muar itu sendiri, di tempat Syed Saddiq itu sendiri, kita kena letak calon di situ. Kerana dia menang di Parlimen Muar atas jentera-jentera Pakatan Harapan. Ya, ketika dia bertanding di Muar, muda tidak ada jentera langsung. Ya, bergantung pada jentera Pakatan Harapan. Ya, daripada DAP, Amanah Keadilan yang bertungkus lumus untuk memenangkan parti muda di Muar, dan dia menang. Setelah dia menang, ya, dia ada parti dia sendiri, dia dah mula rasa besar diri, dia rasa ego. Ya, sebab itu dia lawan kali ini. Walaupun ya, dia tahu kawan dia dalam kerajaan paduan itu ada bertanding, tetapi dia letak juga calon dia di situ. Ya, dia ulangi perangai dia suatu dalam PRN Johor. Ya, jadi ini sikap, ya, daripada Syed Saddiq yang lebih dulu lagi. Ya, kita tahu anak didik Mahathir Mohamad, walaupun dia menafikan berkali-kali, ya, tetapi perangai dia sebiji tak tumpah seperti perangai Atuk Saka ni. Walaupun dia menafikan berkali-kali, ya, tetapi perangai dia sebiji tak tumpah seperti perangai Atuk Saka ni. Ya, cakap di luar di depan lain, tapi apa yang dilakukan di belakang lain. Ni perangai Mahathir yang diwarisi oleh Syed Saddiq. Okey, kita kembali kepada cerita PRN hari ini. Ya. Okey, 6 negeri hari ini menjadi pertaruhan kepada rakyat. Ya, bagi akan memilih untuk meneruskan, ya, legasi PAS di Kelantan yang sebelum ini 33 tahun. Ya, pemerintah Kelantan. Bagi pengundi-pengundi di Kelantan, kalau selama tempoh 33 tahun itu mereka merasakan sudah cukup maju negeri Kelantan, amat berpuas hati apa yang dilakukan oleh pentadbiran PAS di Kelantan, terutamanya di bawah kepimpinan, ya, Ahmad Yaakob, yang difahamkan tidak lagi dicalonkan sebagai Menteri Besar, ya, dan juga Nik Amar yang dilihat sebagai orang yang paling berkuasa di Kelantan, walaupun dia sebagai timbalan Menteri Besar. Apakah rakyat Kelantan boleh meneruskan kepimpinan PAS di Kelantan? Ya, dengan track record dia 33 tahun di Kelantan, apakah parti ini perlu dikekalkan mentadbir di Kelantan? Ini terpulang kepada rakyat Kelantan. Ya, sebelum hari mengundi, sepanjang kempen kita dah cerita kepada rakyat Kelantan mengapa mereka perlu lakukan perubahan, mengapa mereka perlu mengambil sikap untuk mengambil sikap lebih terbuka, ya, tidak terlalu jumut dalam membuat keputusan. Kita dah bagi tahu mereka, dan hari ini terpulanglah kepada mereka. Kalau mereka rasakan sudah cukup, ya, sudah cukup, ya, apa yang kerajaan PAS lakukan sudah cukup memuaskan hati mereka, ya, telah membebaskan rakyat Kelantan daripada segala masalah, maka mereka akan berikan undi kepada parti PAS ataupun PN di Kelantan. Begitu juga di Terengganu. Apakah rakyat Terengganu berpuas hati, ya, apa yang telah diperlihatkan di hadapan mereka selama ini di bawah pemerintahan PAS di Terengganu? Apakah pembangunan di Terengganu sudah cukup, ya, bagi rakyat Terengganu untuk terus berada di bawah kepimpinan PAS 5 tahun lagi, ya, 5 tahun lagi. Dan begitu juga di Kedah. Di Kedah ni pelik sikit, ya, sebab kita nak katakan nak salahkan rakyat Kedah pun tak boleh, ya, sebab rakyat Kedah bukan memilih Sanusi sebagai Menteri Besar, ya. Rakyat Kedah memilih kerajaan Pakatan Harapan sebenarnya. Tetapi apabila berlakunya langkah syaratan, maka berlakulah peristiwa yang berlaku di Kedah, ya. Maknanya Menteri Besar diangkat bukan melalui mandat rakyat Kedah. Ia diangkat kerana hasil daripada pengkhianatan yang dilakukan melalui langkah syaratan. Maka Sanusi diangkat. Tak apalah, walaupun dalam tempoh 3 tahun lebih kurang, ya, Sanusi mentadbir negeri Kedah, ia sudah cukup untuk rakyat Kedah membuat penilaian. Apakah Sanusi
benar-benar menggembirakan rakyat Kedah, ya, bukan dengan lawak jenakanya, tetapi benar-benar menggembirakan rakyat Kedah dengan pengurusan pentadbiran ataupun kecekapannya, ya, mentadbir negeri Kedah. Ini yang buat dia harus dinilai oleh rakyat Kedah dalam mengundi pada hari ini. Begitu juga di Terengganu, Kedah, Kelantan, begitu juga di Selangor. Ini juga kepada rakyat Selangor. Ya, sepanjang tempoh 3 penggal, ya, Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negeri Selangor, ya, dan sekarang ini bersama Kerajaan Perpaduan di Selangor, apa yang telah dilakukan melalui program-program, bermula daripada program Menteri Besar, ya, Tan Sri Khalid Ibrahim, kemudian daripada Jemin, kemudian kepada Amiruddin. Ya, sepanjang tempoh itu, bukan kita nak nilai prestasi menteri besar itu, ya, secara individu, tetapi kita menilainya dari dasar parti yang merintah negeri tersebut. Ya, kehebatan Tan Sri Khalid Ibrahim kerana dia membawa dasar yang dibawa oleh parti. Ya, bila dia bawa oleh parti. Ya, kalau ada pun kelebihan daripada Azmin Menteri Besar ketika itu, ya, itu juga membawa dasar yang dibawa oleh parti. Ya, dan apabila Amiruddin meneruskan, ya, meneruskan tugasnya Menteri Besar, mengambil alih daripada Jemin, maka terbukti secara fakta, secara jelas bahawa Amiruddin lebih baik daripada Azmin Ali. Sama ada dari segi aspek apa sekalipun, ya, kebajikan rakyatnya, dengan pelaburannya, dengan keuangannya, dengan reserve negeri Selangor, ini tidak boleh dinafikan dalam bentuk angka. Ianya tertulis, ya, tercatat, ya, secara fakta bahawa Amiruddin jauh melebihi daripada yang dilakukan oleh Azmin. Tapi kalau kita hanya dengar ceramah dia, ya, hebat. Dan ceramah dia lah yang terbaik, rekod cemerlang sebagai Menteri Besar Selangor. Ya, tapi satu pun dia tak tunjukkan, ya, secara bertulis, secara berfakta, ya, apakah kecemerlangan dia itu melebihi daripada 2 Menteri Besar, ya, sebelumnya dan selepas dia. Yang kita tahu, kita boleh nilai prestasi dia sebagai Menteri Ekonomi. Kita menilai apa yang dia lakukan, ya, sewaktu dia berada di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin, ya, kemudiannya bersama dengan Ismail Sabri. Kita boleh nilai, saudara, ya. Jadi apa yang disebut dalam ceramah-ceramah kelompoknya, dalam ceramah meganya, ya, di Selangor ini hanyalah untuk melindungi kelemahan-kelemahan yang ada pada Azmin. Apa pun dia terpulang kepada rakyat Selangor. Rakyat Selangor akan menilai bukan kerana individu seorang Menteri Besar. Rakyat Selangor menilai dari segi dasar parti yang merintah negeri tersebut. Ya, sepanjang pemerintahan di Selangor, apakah rakyat Selangor berpuas hati selama ini? Ya, kalau ikutkan, tidak ada manusia yang berpuas hati 100%. Ya, tak ada satu negara dalam dunia ini yang boleh memuaskan hati 100% rakyat masing-masing. Ya, semaju manalah negara tersebut, ya, takkan ada rakyat yang 100% berpuas hati. Mesti ada yang tidak berpuas hati. Begitu juga dengan aspek pembangunan. Tak ada satu negara pun yang boleh memaksimalkan pembangunan mereka. Ya, pembangunan ini sentiasa berubah dari masa ke semasa, dan tentunya pembangunan ini perlu dipertingkatkan mengikut keadaan semasa. Dan begitulah juga di Selangor. Kalau tanya MP Selangor, dia kata pembangunan yang dia dah lakukan selama ini di Selangor, ya, sudah cukup, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi apakah dia berpuas hati? Dia masih tidak berpuas hati. Kerana banyak lagi agenda-agenda yang dirasakan perlu dibuat di Selangor, yang perlu dilakukan sekiranya mandat itu terus diberikan kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan di Selangor. Ya, dia bukan janji, kerana dia telah buktikan bahawa dia mampu menguruskan negeri Selangor. Jadi penilaiannya terletak kepada pengundi-pengundi di Selangor itu sendiri. Kerana dia berada di bumi Selangor, apa yang dirancang oleh Kerajaan Selangor, dia yang menikmati. Apa masalah di Selangor, dia juga hadapi. Ya, kalau dia fikir ada masalah di Selangor, dia boleh bayangkan apakah masalah di Selangor itu sama dengan masalah yang berlaku di Kelantan, sama dengan masalah berlaku di Kedah ataupun di Terengganu. Kalau rakyat Selangor ada menghadapi masalah air, sehari ataupun 2 hari terputus air, apakah masalah air yang dihadapi di Selangor itu sama dengan masalah air yang dihadapi di Kelantan ataupun masalah air yang berlaku di Kedah? Jadi ini perbandingan yang harus dibuat oleh rakyat di Selangor. Ya? Tidak ada negara ataupun negeri dan dunia ini yang tidak ada masalah. Mesti ada masalah.
Semaju mana pun negara tersebut, Amerika Syarikat ke, Jepun ke, China ke, Jerman ke, Perancis ke, negara-negara maju, ada masalah dalam negara tersebut. Kalau nak isu air, ada masalah air terputus di mana-mana tempat. Tapi isu air terputus ini tidak sama seperti isu air yang tak ada langsung ataupun isu air yang tidak berkualiti, yang berbeza. Jadi biar rakyat yang menilai. Rakyat nakkah sebuah negeri yang hanya ditadbir oleh parti, melalui menteri besarnya, yang hanya melaksanakan ibarat melakukan pembangunan seperti melepaskan batuk di tangga, asalkan syarat ada saja, buat selesai satu masalah air, setakat itu saja, lepas tu bila berlaku kelemahan, kita salahkan orang lain. Kita gagal, kita salahkan kerajaan pusat. Bila kita jadi kerajaan pusat, kita nak salah siapa lagi? Ini masalah dia, saudara. Kalau dia menjadi kerajaan negeri dan tak pernah memerintah di pusat, bolehlah digunakan alasan sedemikian rupa. Negeri kami dianaktirikan, kami tidak pernah mendapat apa-apa kerjasama daripada kerajaan pusat. Tetapi semua parti yang besar dalam negara kita ini telah diberi peluang untuk menjadi kerajaan. PAS sendiri pernah menjadi kerajaan. Dan sewaktu dia menjadi kerajaan, apakah dia dapat menyelesaikan masalah di negeri yang mereka perintah sendiri? Apakah kerajaan di Kelantan nak mengatakan bahawa sewaktu kerajaan Perikatan Nasional selama 33 bulan itu juga menganaktirikan mereka? Apakah mereka ingin berkata demikian? Jadi, biarlah rakyat Kelantan menilai sendiri. Biarlah rakyat Selangor juga menilai sendiri. Perbandingan dah dihidangkan di depan mata kita. Ibarat kita diberikan pilihan hidangan-hidangan makanan di depan mata kita. Ikut selera kita. Mana makanan yang kita suka makan dan ianya tidak memudaratkan. Jangan melihat kepada makanan itu nampak hebat, tapi tidak ada rasa apa-apa, saudara. Kita nak makan ni. Kadang-kadang kita bila pergi restoran, nampak, ini sambal merah menyala, menyelerakan. Tapi bila kita makan, tak ada rasa apa. Atau kita makan terlalu masin, atau terlalu tawar, atau terlalu pedas dan sebagainya. Nampak hebat, tapi tak ada rasa apa-apa pun. Jadi macam itulah dalam parti politik. Bila nak perayaan raya, kita dihidangkan dengan model-model ini. Kita ada contoh negeri Kelantan, kita ada contoh negeri Terengganu, kita ada contoh negeri Kedah, kita ada contoh negeri Pulau Pinang, kita ada contoh negeri Sembilan, kita ada contoh negeri Selangor. Jadi nak pilih balik kerajaan untuk 6 negeri ini, kita boleh tengok menu-menu yang ada depan kita. Kita boleh tengok sendiri dan kita boleh pilih lah terpulang pada kita. Kalau kita pilih menu yang nampak cantik, tetapi bila kita makan tak ada rasa apa-apa, ataupun kalau kita makan penuh dengan tulang-tulang yang buat kita tercekik, itu silap kita lah. Silap kita. Kita hanya memandang luaran semata-mata. Jadi bagi negeri Pulau Pinang, demikian juga. Kepada penduduk Pulau Pinang, apakah selama ini mereka berada di Pulau Pinang, mereka tidak lagi mendengar azan sepanjang pemerintahan kerajaan yang ada sebelum ini? Apakah negeri Pulau Pinang tidak ada lagi masjid-masjid yang didirikan ataupun yang dibaiki ataupun yang diperbesarkan ataupun masjid-masjid yang telah diroboh ataupun masjid-masjid yang telah pun dijadikan tokong? Apakah ianya berlaku di Pulau Pinang? Rakyat Pulau Pinang saja yang tahu. Kita di luar ni tahu mulai siapa yang pernah pergi Pulau Pinang lah. Ataupun adik-beradik kita, saudara mara kita yang berada di Pulau Pinang bagi tahu kita. Tetapi yang lebih tepat menilai Pulau Pinang itu adalah rakyat negeri Pulau Pinang sendiri. Dia yang tahu betul ke tidak ada azan di Pulau Pinang. Betul ke umat Islam di Pulau Pinang ini tertindas. Betul ke peruntukan agama Islam di Pulau Pinang ini dipotong atau dikurangkan atau tidak ada langsung. Rakyat Pulau Pinang yang tahu. Betulkah program-program agama di Pulau Pinang disekat? Rakyat Pulau Pinang yang tahu. Betulkah orang Melayu di Pulau Pinang merempat? Tidak dipedulikan. Tidak ada lagi bantuan-bantuan daripada kerajaan negeri. Rakyat Pulau Pinang sendiri yang tahu.